Jadi melabelkanlah perkara-perkara penting bagi satu raja sinar yang melibatkan kanta cekung. Baik, cuba kita lihat ya, selepas ini kriteria kejayaan ialah pelajar mesti ya berupaya sebutkan label-label yang penting itu ya dalam kanta cekung ya. Dalam raja sinar bagi kanta cekung. Baik. Okey. Sekejap ya. Ini. Baik, cuba lihat soalannya. Okey, jadi inilah gambar ajarnya. Inilah gambar ajarnya. Baik, cuba kita lihat di sini kita ada satu garis hijau. Garis hijau ini kita namakan sebagai apa? Cuba lihat labelnya. Garis hijau ini dinamakan sebagai paksi utama. Ya, paksi utama. Jadi paksi utama melalui pusat optik bagi kanta. Kanta ini ialah kanta, bukan kanta penumpu tetapi kanta pencapa. Ya, kanta pencapa ya. Mengapa kanta pencapa? Kita sudah belajar dulu. Kanta pencapa sebab dia mencapakan cahaya yang melaluinya. Ya. Baik. Jadi paksi utama menyambungkan pusat kelengkungan di sebelah kiri dengan pusat kelengkungan di sebelah kanan lah. Ya. Dan di sini juga ada titik fokus, ya, ada titik fokus juga. Okey, jadi apakah peraturan, apakah lagi label yang lain, ya, label-label yang lain. Jadi apakah garis-garis yang penting yang perlu kita labelkan? Okey, yang pertama ialah kalau ada satu sinar selari, dengan paksi utama, satu garis sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Sinar cahaya selari dengan paksi utama. Okey, ini bukan mengenal pasti label penting ya, mengenal pasti ya sinar penting, sinar yang penting ya, sinar cahaya penting ya dalam raja sinar bagi kanta cekung ya. Okey, bukan label penting ya. Okey, jadi sinar cahaya yang melalui kanta cekung. Jadi kita lukis sampai paksi di tengah-tengah di sini. Paksi kanta, kita panggil paksi kanta. Jadi selepas itu sinar cahaya macam mana? Jadi pendapat pelajar, adakah dia pesong sebelah atas, mengekalkan arah asal, atau pesong ke bawah? Okey, pelajar-pelajar berikan jawapan anda. 1, 2 atau 3. 1 bermaksud yang atas ini, 2 yang ini, 3 ini. Okey, pelajar-pelajar cuba typekan jawapan anda di dalam ruangan chat anda. 1, 2 atau 3. Okey, Tan Lee Kuan, berikan jawapan 1, bagus. Ada lagi jawapan yang lain? Pei Ting 1, Wei Kuan 1, Entong 1, Encik En 1, Yen Lin 1, Ming Ki 1, Yu Ting 1. Okey, bagus. Okey, ya, syabas. Ya. Jadi sebab memberikan jawapan yang betul. Okey. Kita dapati bahawa sinar cahaya dicapakan. Ya, jadi memang 1 ialah betul lah. Jadi 2 dengan 3 ini tak betul. 2 dengan 3 ini tak betul. Tetapi bila dicapakan, dia bukannya capa sembarangan. Dia mesti capa pada suatu kedudukan yang tertentu. Okey, jadi di sini ke manakah dia melalui? Adakah dia sebelum F ke? Adakah dia dicapakan pada F ke? Ini? Ataupun adakah dia dicapakan selepas F ke? Jadi ada 3 pilihan jawapan di sini. Adakah dia dicapa 3 pilihan jawapan. Jadi pelajar-pelajar cuba pilihkan jawapannya. Adakah yang 1, 2 atau 3? 1, 2 atau 3. Okey, pilih jawapan anda. Pilihan jawapan anda 1, 2 atau 3 selepas dia dicapakan oleh kata pencapa ini atau kata cekung ini. 1, 2 atau 3. Okey, sila beri jawapan anda sekarang. Okey, Pei Ting 2, Ming San 2, Ze Qing 2, Lei Kuan 2, Hidayah 2, Ching En 2, okey, Wei Kuan 2, Alia Hadira 2. Okey, lagi ada tak jawapan? Okey, bagus semua. Baik, jadi pilihan yang kedua adalah betul. Jadi ini tak betul, kita padam ini. Okey, tak betul. Jadi pilihan yang dua. Tetapi kita tahu bahawa sinar cahaya, ya, sinar cahaya itu dicapakan. Sinar cahaya dicapakan bermaksud yang asal ialah yang merah ini bila dicapakan dia menjadi bahagian ini. Okey, bahagian ini.
Jadi untuk bahagian ini sebenarnya dia berasal di sini. Ya, macam ini, bahagian macam ini. Okey, saya lukis macam ini. Sepatutnya macam ini sahaja. Manalah ada sampai, okey. Jadi bahagian ini pula macam mana? Bahagian ini sebenarnya dia tak wujud kan? Bahagian ini sebenarnya tak wujud. Okey. Bahagian ini hanya gambaran saja. Jadi kalau gambaran saja kita mesti gunakan garis putus-putus. Jadi mesti garis putus-putus dan tidak perlu ada anak panah. Jadi garis putus-putus. Okey, dan tidak perlu ada anak panah. Sebab dia memang hanya satu gambaran saja. Jadi dia dibengkokkan seolah-olah ya sinar cahaya yang sebenarnya ialah yang ini. Ya, kasih ada jawab. Sinar cahaya yang sebenarnya ialah ini, yang selari dari fungsi utama. Jadi dibengkokkan macam ini seolah-olah berasal dari F. Jadi seolah-olah ini kita tidaklah lukis dengan garis yang lengkap. Ya, mestilah garis putus-putus. Okey. Baik. Jadi seterusnya macam mana? Jadi seterusnya, jadi yang pertama ialah yang ini. Jadi yang kedua pula, yang kedua adalah berdasarkan kepada idea ya, berdasarkan kepada idea sinar cahaya boleh diterbalikkan. Okey, idea sinar cahaya sebenarnya boleh diterbalikkan. Jadi bermaksud kalau sinar cahaya boleh diterbalikkan, bermaksud kalau saya terbalikkan sinar cahaya ini. Okey, saya terbalikkan sinar cahaya ini. Sepatutnya ialah sinar cahaya berasal dari ini, kemudian dibengkokkan ke sini. Tetapi kalau saya terbalik, saya melukis satu sinar cahaya yang menuju kepada F. Okey, jadi saya terbalikkan anak panahnya. Okey, terbalikkan anak panahnya. Ya, macam ini. Jadi kalau terbalikkan anak panah, jadi dia menuju kepada kantar tersebut, dan tetapi walaupun dia ditujukan kepada F, tetapi dia tak berjaya sampai kepada F sebab bila dia memasuki kantar saja dia akan dibengkokkan. Dan menurut idea sinar cahaya diterbalikkan, maka bila ini diterbalikkan dia akan macam ini. Diterbalikkan macam ini. Diterbalikkan sinar cahaya akan menjadi macam ini. Betul tak? Okey ya. Jadi inilah keadaannya ya, sinar cahaya melalui sini walaupun dia sebenarnya menuju kepada F, tetapi dia tak berjaya sampai kepada F. Tetap dia akan dibengkokkan supaya menjadi selari dari fungsi utama sekali lagi. Ini. Okey. Jadi ideanya adalah kedua-dua ini adalah saling ya macam terbaliklah. Ini selari fungsi utama dipengsongkan, dicapakan seolah-olah berasal dari F, tetapi kalau kita terbalikkan arahnya memang garis itu garis yang asal, lintasannya yang asal. Tetapi kita dapati bahawa dia cuma arahnya terbalikkan, lintasannya kekal sama. Boleh? Okey ya. Ada masalah ke? Okey, bagus. Kita sambung daripada sini. Jadi kes yang kedua ini, cuba daripada kes yang kedua ini, kalau ini, saya lukis satu sinar cahaya melalui kantai itu. Jadi sebenarnya sama juga. Okey. Dia menuju kepada F tetapi sebenarnya dia tidak sampai kepada F sebab dia tidak akan lurus melalui F. Kepada F sebab bila sampai sahaja pada kata tersebut dia akan dicapakan. Jadi daripada situ kita dapati bahawa sinar cahaya yang ditujukan kepada F dia akan macam ini. Dia akan menjadi macam ini. Okey, jadi kita boleh lukis dalam pelbagai cara. Okey, betul pelajar-pelajar? Ya, boleh lukis dalam pelbagai cara ya. Jadi pelajar-pelajar mesti fleksibel ya. Dari kiri ke kanan ke kiri ke. Okey? Baik. Kemudian, kita lihat kes yang ketiga pula. Okey. Kes yang ketiga macam ini. Jadi kalau sinar cahaya itu melalui O, kita akan dapati bahawa kalau dia melalui O, ya, maka sinar cahaya itu adakah apa yang akan terjadi? Jadi memang kita akan dapati bahawa sinar cahaya yang melalui O dia akan teruskan sahaja, itu peraturannya, dia akan teruskan sahaja melalui O, tidak dipesongkan. Jadi dikekalkan macam ini.
Memanglah melaluinya kesan keseluruhannya macam itu. Ya. Jadi ada 3 sinar cahaya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Okey, jadi sebagai kesimpulan, pelajar-pelajar cuba padankan. Okey, pelajar-pelajar cuba padankan. Okey, dan lihat yang mana adalah sesuai. Jadi di sebelah kiri, selari dengan paksi utama, sebelah kanan melalui pusat optik O, dan yang ketiga, 1, 2, 3. Yang ketiga menuju titik fokus. Jadi di sini cuba padankan di sini. Yang mana ini ialah 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Macam ini. Satu mesti padan kepada yang mana? Baris pertama mesti padan kepada mana? 1, 2 atau 3. Yang kedua mesti padan kepada mana? 1, 2 atau 3. Yang ketiga mesti padan kepada apa? 1, 2, 3. Okey, cuba berikan jawapan anda. Susunan ini yang betul. 3, 2, 1 ke? 2, 1, 3 ke? 1, 2, 3 ke? 1, 3, 2 ke? Apa? Cuba sekarang pelajar-pelajar. Ini apa? 2, 3, 1. Zihong. Okey. 2, 3, 1. Lei Guan 2, 3, 1. Min Jun 2, 3, 1. Xin Yi 2, 3, 1. Pei Ting 2, 3, 1. Kasih 2, 3, 1. Qing En 2, 3, 1. Jian Wing San 2, 3, 1. Wen Shen. Adlina, Arya Hadira, Yen Lin, Ming Qi, En Tong, Yu Ting, Nur Hidayat 2, 3, 1. Jung Yi 2, 3, 1. Okey, siapa belum masuk lagi? Kenapa macam 23 orang saja? Sikit sangat. Okey, baik. Jadi 2, 3, 1. Sinar cahaya selari dengan paksi utama. Sinar cahaya selari dengan paksi utama seolah-olah. Bagus. Seolah-olah berasal daripada titik fokus F. Seolah-olah berasal dari titik fokus F. Seolah-olah. Jadi saya akan baikkan di sini. Seolah-olah ini adalah yang betul. Kenapa ni salah? Okey. Sekejap ya. Dia akan sampai ke sini seolah-olah. Jadi yang pertama pula seolah-olah berasal daripada M. Okey. Kemudian yang kedua pula melalui pusat optik. Kalau melalui pusat optik, maka dia mestilah yang kedua ini. Melalui pusat optik O tanpa dibengkokkan. Tanpa dibengkokkan. Ini. Jadi sinar cahaya melalui pusat optik O akan melalui pusat optik O tanpa dibengkokkan. Manakala yang ketiga ini sinar menuju titik fokus F, selepas itu dia akan melalui selari dengan paksi utama sekali lagi. Ya, seperti yang kita lukis di sini, dia menjadi selari dengan paksi utama. Okey ya? Baik, jadi senang kan? Okey, jadi syabas pelajar-pelajar, semua dapat betul. Ya, semua dapat betul apa ini ke? Semua dapat betul. Oh, macam ini. Okey. Jadi jawapan adalah betul. Jadi itu adalah pelajaran kita yang pertama. Okey. Jadi mengenal pasti sinar cahaya selari penting dalam belajar sinar bagi kantang cekung. Okey, baik. Okey, jadi pelajar-pelajar sudah mencapai